Alhamdulillah, saya baru saja selesai daripada mengundi. Sudah selesaikan tanggung jawab saya sebagai seorang pengundi. Eh, Sekarang ini saya ingin kongsikan kepada anda apa harapan saya kepada wakil rakyat yang baru dan juga kepada bakal kerajaan negeri Sabah yang baru. Sambil saya dalam perjalanan balik ini, saya akan cerita saja. Saya akan pandu pelan-pelan. Oke, apa harapan saya? Yang pertama adalah saya mengharapkan pemimpin, wakil-wakil rakyat, parti politik, kerajaan negeri Sabah yang baru ini bekerjalah untuk rakyat. Bekerjalah bersungguh-sungguh untuk rakyat. Saya tidak mau lagi dengar ada menyalah-nyalakan kerajaan dulu, menyalahkan pemimpin dulu. Saya mau wakil rakyat yang baru ini, kerajaan yang baru, fokuslah beri apa yang telah dijanjikan untuk rakyat. Nah, itu yang saya pertama yang saya mau, berlaku satu perubahan cara pikir, cara kepimpinan pemimpin-pemimpin politik selepas ini. Tidak kira daripada parti apa saja, warisan ke barisan ke perikatan ataupun parti-parti seperti PCS, USNO dan sebagainya. Siapa sih yang menjadi wakil rakyat? Bekerjalah untuk rakyat, bukan bekerja untuk cari alasan menyalah-nyalakan pemimpin lama, pemimpin yang dulu-dulu. Kita nak mau 2 tahun selepas warisan Pakatan Harapan Menang, yang kita dengar bila ada satu isu salah BF, salah Musa Aman, salah Najib. Jadi saya tidak mau ada dengar lagi begitu. Begitu juga dengan sekiranya barisan kemenang PN. Kita tidak mau lagi dengar warisan begini, Pakatan Harapan begini. Kita mau satu hala tuju yang baru, satu pemerintahan yang baru, yang segar, yang bersih, yang betul-betul berkhidmat untuk rakyat. Saya yakin kerajaan yang akan terbentuk selepas ini adalah kerajaan yang berhati-hati, kerajaan yang akan bekerja untuk rakyat, karena sudah berlaku perubahan kerajaan dan rakyat sudah marah, rakyat sudah tahu, rakyat sudah bijak untuk menilai. Jadi sekiranya ada salah laku, kesilapan daripada pemimpin-pemimpin politik, saya yakin rakyat akan bangkit menolak pemimpin yang seperti itu. Perkara yang kedua saya harapkan adalah kita tidak mau, saya mau pemimpin ataupun kerajaan fokuskan kepada pembangunan infrastruktur asas seperti jalan raya, air, elektrik, jaringan telekomunikasi dan juga pendidikan. Sebab kita lihat pada hari ini masih banyak kelemahan dari segi itu. Kita tidak mau lagi, kita kalau boleh janganlah ada lagi, tidak salah, tapi kalau boleh kurangkanlah angan-angan mau jadi Dubai, mau jadi apa semua itu. Kita fokus kepada yang asas dulu. Kita bantu orang-orang susah, terutama di luar bandar, di pedalaman negeri Sabah dan juga di kampung-kampung. Kita fokus pada sana. Sebab kita baru-baru ini berita sangat mengecewakan lah bila Sabah masih lagi banyak penduduk yang miskin. Terutama di daerah saya dicakap daerah paling miskin. Sedangkan hasil bumi di sini kaya, tapi penduduk masih miskin. Jadi saya tidak mau lagi dengar begitu. Jadi fokuslah kepada membantu rakyat, bagi kemudahan, peluang kepada rakyat di kawasan-kawasan yang masih banyak penduduknya dikategorikan sebagai miskin. Itulah yang saya harapkan, tumpukan kepada beberapa yang infrastruktur asas seperti air dan elektrik, jalan raya. Karena ini paling penting lah. Ya, apabila sumber-sumber ni infrastruktur asas yang seperti itu mampu diperbaiki, dipertingkatkan, rakyat akan mudah untuk menjana pendapatan, mudah untuk bekerja. Dalam masa sama pendapatan rakyat akan bertambah. Oke, yang ketiga saya ada sentuh tentang pendidikan. Nah, saya melihat banyak manifesto daripada parti-parti menyentuh tentang pendidikan, dan ini adalah satu petanda yang bagus sebab pemimpin sudah nampak
mana kelemahan kita dalam sektor pendidikan. Saya melihat sekolah-sekolah di Sabah ini masih banyak lagi yang seperti masih ketinggalan dari segi banyak perkara lah, terutama di luar-luar bandar. Di kawasan saya ini sekolah masih lagi ada yang kayu, yang bumbungnya lama, masih ada bangku-bangku yang tidak baik. Paling penting adalah sekolah itu mesti dia punya kemudahan mengajar mesti lengkap lah, seimbang dengan sekolah di kawasan bandar. Sebab kita lihat banyak kelemahan. Ada sekolah yang tidak ada lain internet. Jadi macam mana guru-guru di sana untuk mendapatkan sumber-sumber terbaru daripada apa yang diperlukan. Begitu juga dengan pelajar. Selain itu mungkin perlu tambah baik dari segi asrama, makmal dan sebagainya. Juga jalan raya ke sekolah-sekolah. Di Sabah ini masih banyak sekolah yang susah jalan raya tidak sampai di sekolah dulu. Jadi dia menyukarkan pelajar dan guru-guru untuk bekerja di sana. Jadi fokuskan kepada pembangunan pendidikan ini, bukan saja dari segi modul dan sebagainya. Kita perlu perbaikan dari segi bangunan, jalan rayanya, dan juga jaringan internet dan macam-macam lagi. Yang ketiga, untuk orang muda. Ini untuk golongan saya, apa yang saya harapkan daripada wakil rakyat yang baru nanti. Saya mengharapkan ada keutamaan untuk golongan muda ini. Pikirkan macam mana supaya orang muda di kawasan di Sabah ini tidak perlu berhijrah ke negeri orang untuk mencari pekerjaan. Sebab saya di kampung saya sendiri, di kawasan saya, di daerah saya ini ramai belia-belia yang berhijrah. Ada yang berhijrah di bandar-bandar dalam Sabah, ada yang pergi ke Semenanjung Malaysia semata-mata untuk mencari pekerjaan. Sedangkan di sini kita boleh buka beberapa peluang pekerjaan hanya dengan bangunkan industri kecil, beri modal perniagaan, menyediakan kelas-kelas kemahiran. Jadi bila itu ada dibuat di sini, insya-Allah saya yakin jumlah belia yang akan berhijrah keluar daripada kampung ini akan berkurang. Begitu. Sebab saya sendiri terasa bila ramai belia yang berhijrah, tidak ada yang mewarisi kepimpinan di kampung, tidak ada yang mewarisi idea yang boleh menjadi pemimpin di kampung, berfikir macam mana untuk memajukan sesuatu kawasan itu. Bila semua orang mahu berfikir untuk berhijrah, sedangkan di kawasan sendiri kita boleh bekerja dan mendapat pendapatan. Selain itu, harapan saya untuk belia, sediakan kemudahan sosial di setiap kampung. Jangan lagi bagi alasan kampung ini tidak layak. Mesti kasih layak. Sebab sekarang ini kita tidak ada masa untuk mau tunggu lagi lebih masa untuk kasih cukup itu. Kita mau bila diperlukan terus bagi. Seperti mana apa yang saya mau untuk kemudahan sosial ini adalah untuk belia-belia orang kampung bersukan. Contoh seperti dewan, gelanggang futsal, gelanggang takraw, bola tampar. Bila di pohon dan kita wakil rakyat ada melawat kawasan itu, memang perlu dapat bagi terus. Jangan kita nak mau dengar lagi alasan-alasan seperti jumlah penduduk. Kami sudah cuba beberapa kali, macam-macam lah dia punya syarat untuk dapat. Jadi kali ini saya harapkan kemudahan seperti itu wajiblah disediakan pertama. Kami sendiri belia di kampung saya, kami sampai perlu untuk bermain badminton, futsal, kami perlu berjalan jauh untuk merasai nikmat bermain itu. Sebab di kampung kami cuma ada gelanggang takraw. Kita tahu sekarang ini takraw sudah tidak berapa popular, dan ditambah lagi dengan
beberapa belia yang telah berhijrah, maka tidak ada masa untuk bermain. Jadi bila ada dewan badminton sebelah malam, orang boleh beriadah, ataupun sebelah petang, ataupun sebelah pagi, sebab ada dewan yang mana kita tidak terdedah dengan panas dan hujan. Begitu juga yang lain-lain. Jadi saya harapkan, apa yang saya harapkan selepas ini wakil rakyat bila dipohon segera untuk meluluskan, begitu. Dan sekiranya tidak layak, bagi alasan yang munasabah untuk kenapa tidak layak, begitu. Jadi kita mau. Dan seterusnya dari segi perniagaan, keusahawanan, saya mengharapkan setiap kawasan ataupun PDM lah, kita ambil setiap PDM itu dibagi satu ruang untuk orang berniaga. Sebagai contoh, macam saya di kawasan pesisir pantai, mungkin setiap PDM itu perlu disediakan satu tempat aktiviti perniagaan lah, seperti anoka, gerai-gerai panjang, pasar-pasar macam begitu. Perlu untuk bantu usahawan di setiap kampung macam saya, ada nelayan, ada petani, jadi boleh mereka menjual hasil pendapatan itu di situ. Jadi biasa untuk keusahawanan ini kerajaan akan bagi modal dalam bentuk duit. Bagi saya itu perlu kurangkan lah, dengan perlu bantu dari segi duit ini mungkin perlu dikurangkan. Sebab bila duit itu sampai kepada yang orang yang salah, yang tidak berniaga, yang tidak bersungguh-sungguh dalam perniagaan, duit itu hanya akan jadi sebagai tempat enjoy. Jadi kita mau kan, saya harapkan lepas ini banyak laburkan modal untuk keusahawanan ini, seperti buat kelas-kelas kemahiran, ataupun beri mesin dan peralatan, sediakan ruang-ruang perniagaan seperti kedai-kedai kosong kan, buat gerai-gerai panjang. Itu saya rasa lebih baik daripada bagi orang duit. Sebab kita takut kan, bila bagi duit nih, banyak berlaku lah saya lihat, bila modal perniagaan, geran perniagaan diberi kepada orang yang salah, saya rasa macam kecewa lah bila nampak orang yang dapat duit tapi tidak berniaga. Dan saya sarankan selepas ini banyak modal-modal untuk perniagaan ini yang disediakan oleh kerajaan, banyakkan kepada aktiviti-aktiviti yang seperti kelas dan sebagainya begitu. Saya rasa itu saja, dan saya ucapkan selamat menunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat Negeri Sabah. Dan kira-kira lah parti mana yang menang, parti mana yang bakal memerintah, kita haruslah berlapang dada selepas ini dan menyokong sepenuhnya kerajaan yang akan terbentuk. Karena jika rakyat tidak menyokong kerajaan yang terbentuk, maka dasar-dasar yang ingin dibawa itu susah untuk terlaksana. Jadi nasihat saya selepas ini, bila sudah selesainya pilihan raya, kita sudah terbentuknya satu kerajaan, maka kita sebagai rakyat berlapang dada. Kita harus meraihkan yang siapa yang telah dipilih majoriti, maka kita harus sombong. Kita boleh kritik, tapi berkritiklah berpada-pada dengan fakta dan bahasa yang sopan. Sekian itu daripada saya. Ampun maaf kiranya ada kasar bahasa selama ini. Saya mohon maaf. Yang baik itu daripadanya Allah SWT, yang lemah itu atas kelemahan diri saya sendiri. Sama-sama kita mendoakan semoga Sabah akan ditadbir dengan sebaik-baiknya oleh pemimpin yang baru, wakil rakyat yang baru. Dan sama-sama juga kita berdoa semoga kes COVID-19 di Sabah ini pulih sepenuhnya, tidak bertambah, dan tidak ada kluster pilihan raya ini. Itu yang kita sangat-sangat harapkan. Jadi doa kita semua, sama-sama kita bergabung mematuhi segala SOP, karena kita lah yang mesti jaga kita lah yang mesti jaga negeri kita lah yang mesti jaga orang sekeliling kita. Patuhi SOP dan sentiasalah jaga diri. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.